Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini insya-Allah kita akan kongsi sedikit tentang kisah di dalam surah Al-Kahfi, pemilik dua kebun. Dalam Al-Kahfi ni surah yang ke-18 surah yang ke-18. Al-Kahfi surah ke-18 dan juz ke-15. Senang nak cari. Juzuk ke-15 ni buka Quran, tengah-tengah Quran lah. Juzuk al-khamsa asyara. Okey. Banyak kisah-kisah dalam Al-Kahfi ni. Maksud Al-Kahfi tu gua. Kisah dia pemuda gua lah. Pemuda yang duduk dalam gua, bangsawan, anak-anak muda sebaya, anak-anak kita yang sekolah remaja, sekolah menengah ni. Yang diselamatkan imam mereka, itu yang utama dia lah. Dan kisah lain tentang Iskandar Zulkarnain, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Musa dan Nabi Khidir, tentang ilmu. Dan kisah-kisah ni tidak lain tidak bukan adalah untuk menguatkan keyakinan kita, iman kita tentang kekuasaan Allah. Hati kita ni, kita percaya daripada kisah-kisah ni, kita nak tahu Allah ni macam mana Tuhan kita ni, siapa Allah ni, dan apakah yang sepatutnya kita buat sebagai hamba dia. Jadi di antara kisah-kisah ni diselitkan selepas kisah pemuda gua tadi, diselitkan satu kisah tentang pemilik kebun untuk menunjukkan tipu daya dunia. Surah Al-Kahfi ni memang eloklah dibaca, disarankan dalam hadis pada hari Jumaat, bermula pada malam Khamis tu, dan mendapat cahaya bagi orang bacanya sehinggalah ke Jumaat seterusnya, insya-Allah. Jadi tapi kita naklah tahu kan apa yang menyebabkan boleh dapat cahaya tu. Bagaimanakah kisah ini membawa satu falsafah memerangi Dajjal, kan? Tang mana cerita-cerita dia tu, iaitu salah satunya cerita ni lah, pemilik kebun ni. Kisah pemilik kebun ni dibuat selepas kisah pemuda Kahfi, kerana pada zaman itu Allah tahu soalan yang diajukan. Sebenarnya kisah Al-Kahfi ni ada soalan dia pada Nabi, nak tanya pasal 3 benda kan. Ada kisah pasal insya-Allah semua tu. Kenapa Rasul lambat bagi tahu kisah ni semua. Tapi selepas Rasul bagi tahu pasal pemuda gua ni, masyarakat waktu tu tidak juga beriman, sebab mereka sekadar cabar Rasul untuk tengok Rasul tahu tak apakah masa lampau ni dalam ilmu pengetahuan Rasul, tak betul ke Islam ni, benar ke Islam ni. Jadi masalah orang kafir waktu tu, mereka ni sebenarnya hidup mewah. Diorang tak mau tinggalkan hidup mewah ni kerana agama. Jadi Allah bagi perumpamaan tentang pemilik kebun ni, ya. Baik, di mana di ayat yang mengatakan tentang pemilik kebun, kita boleh tengok di ayat 32 sehingga 44, ya. 32 sehingga 44 surah ini Al-Kahfi. Okey. Allah bagi buatkan perumpamaan, wadrib lahum masalan rajulaini, 2 orang lelaki. Ada 2 lelaki, ya. Lelaki ni kalau baca tafsir biasa ada yang tulis satu kafir, satu muslim. Tapi kalau kita baca betul-betul tadabbur, lelaki ni percaya kepada hari kiamat. Cuma dia ada masalah tentang materialistik, ya. Okey, ja'alna li ahadihima, Allah yang jadikan, ya. Allah yang jadikan salah seorang daripada mereka itu, salah seorang lelaki itu ada 2 kebun. Wow, banyak ni 2 kebun. 2 kebun besar, dan kebun apa tu? Kebun a'nab, anggur. Ini pun hebat ni tanaman anggur ni. Sebab tanaman anggur ni adalah grade yang mendatangkan hasil yang lumayan, ya. Dah lah 2 kebun, tanamannya pula anggur. Dan hafafna, ya, keliling kebun anggur ni. Kenapa kena ada keliling dia ni? Sebab anggur ni dia tanaman jenis cepat musnah lah, kan. Kena jaga elok-elok sebab dia sangat fragile lah, kan. Jadi
adalah pohon kurma. Hebat kekayaan orang lelaki ni. Dia ada kelilingnya tu, dia ada ilmu skill untuk letakkan kurma tu. Dia untuk melindungi daripada rosak. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayat ni, ja'alna ni lebih kepada Allah yang jadikan. Allah yang jadikan, bukan lebih kepada skill lelaki tu buat kebun tu jadi macam tu. Cuma Allah bagi dia kelebihan lah, ya. Okey, dan waja'alna bainahuma, di antara kedua-dua tu zar'a, ada tanaman-tanaman lain. Kalau tengok sini maksudnya bukan je kurma dengan kebun, ada lagi benda-benda lain ditanam celah-celah tu. Okey. Kebun ni seterusnya diceritakan kilta jannataini atat ukulaha, buah-buahnya itu tidak tazlim minhu syai'a, tak rosak, tak berkurang, tak rosak. Maksudnya sentiasa ada hasil lah. Musim apa pun digambarkan meganya kebun ni, hasil dia tak berkurang. Walaupun sebenarnya kita tahu cabaran tanaman ni, tak payah tanaman lah, apa-apa perniagaan trading kita pun memang ada cabaran. Tapi dalam kisah ni bagi tahu dia elok je, sentiasa berhasil. Pemilik kebun ni sentiasa berhasil. Ya. Hasilnya sangat bagus lah. Adakah ini kita kira sebagai istidraj? Biasanya kan kita cakap dia sentiasa maju jaya kan. Okey, istidraj ni biasanya untuk golongan macam mana? Nazim kita kalau dengar cerita yang diuji istidraj ni akan dimusnahkan, tapi Ashabul Kahfi ni, kisah pemilik dua kebun ni, dia tidak dimusnahkan lah. Dia nanti kita akan tengok bagaimana pengakhiran dia beriman. Okey, insya-Allah. Okey, wa fajjarna khilalahuma nahara. Memang sistem pengairan dalam kebun ni pun memang tip top. Terjagalah, ibarat kita ada empayar perdagangan yang besar dan ada sistem security, ada insurans, memang eloklah terjaga. Itulah kisahnya untuk ayat 33 ni. Baik, kita pergi ke ayat 34. Wa kana lahu thamar, dan telah ada baginya buah-buahan. Di buat samar ni menunjukkan ada tumbuhan lain lah, ada tanaman lain lah. Macam kita ada sub business lah. Biasanya orang kaya macam tu kan, dia ada sub business. Lepas dia buka satu perniagaan, kadang dia ada produk lah, dia ada restoran lah kan. Faqala li sahibihi. Okey, ini adalah pertemuan dua sahabat. Kisah ni bukan sekadar tentang pemilik kebun saja. Sebab pemilik kebun ni dia ada kawan baik. Sahibihi ni kawan dia. Dia jumpa kawan dia. Wa huwa yuhawiruhu tu bersembang. Dia jumpa dia sembang-sembang. Dia bukan jumpa nak bagi ceramah, nak bagi khutbah ke apa. Dia jumpa tu cakap-cakap macam kita, dua sahabat berjumpa kan. Okey. Tengah-tengah dia sembang tu, dia selitkan satu ayat yang menyebabkan Allah murka lah. Allah tunjukkan hidup. Ayat ni memang Allah tak suka lah. Dia macam bagi tahu diri dia lebih hebat. Sebab biasanya orang-orang kaya ni terselit lah cakap macam tu, tak sengaja kan. Tak mungkin dia sengaja kan. Sebenarnya tak payah pun nak bagi tahu dia hebat. Sebab langit ni kalau dia tinggi, kita tahu dia tinggi. Tak payah nak bagi tahu saya tinggi berapa kaki kan. Tapi dia nak bagi tahu. Dia bagi tahu, ana aktsaru minka, aku ni lebih banyak daripada kamu. Mungkin sebab dia sembang-sembang tengok kawan dia tu tak ada apa kan. Jadi aku ni harta banyak dan lebih kuat pengikutnya. Pengikut ni dia maksudnya kat sini pekerja lah. Sebab dia ada kebun tadi kan. Macam orang yang ada bisnes-bisnes ni memanglah banyak pekerja. Sebab nak menunjukkan kekuatan dia tu. Okey, kebun ni kat mana, lokasi dia, siapa dia, Allah tak sebut dalam ni. Sebab benda ni bukan jadi nak tahu kat mana sejarah. Benda ni berulang dalam kehidupan manusia, ya. Manusia sentiasa akan ada ujian tentang perniagaan ni daripada dulu sampai sekarang lah. Bukannya hanya untuk
Rasul cerita pada kaum-kaum musyrik pada waktu tu. Okey, bila dia tadi bagi tahu dia lebih banyak harta, hebatlah pengikut dia. Okey, ini adalah satu fitnah. Sebab manusia ni dia rasa, pemilik kebun ni lah, dia rasa dia dipandang mulia dari orang lain kerana harta dia, kan. Benda ni sebenarnya salah lah, pemikiran macam ni. Pemikiran macam ni dia akan menyemarakkan lagi pemikiran-pemikiran yang lain, yang akhirnya Allah cerita dekat ayat 35, orang yang macam ni akan merugikan dirinya sendiri. Sikapnya merugikan diri sendiri. Ayat bahasa Arab dia zalimun li nafsi. Okay? Apa maksud zalim pada diri sendiri ni? Dia bukan bagi kesan kepada orang lain, tetapi pemikiran dia ni memusnahkan diri dia sendiri. Sebab dia fikir untung dia tadi berterusan, kan, yang kebun tadi tu sentiasa je ada. Dia rasa kekal lah material ni, kan. Okey, dia ni, orang ni dia percaya tahu hari kiamat tu datang. Okay? Dia percaya hari kiamat tu datang. Mula-mula dia punya keuntungan ni, dia sampai tercakap lah. Dia tercakap, aku kira kiamat tu takkan ada. Itu yang jadi zalim tu. Tapi at the end dia kata, tapi kalau ada pun tentu ada, aku akan dapat lebih bagus lah pada hari kiamat tu nanti. Ini dua pemikiran yang berbahaya. Aku rasa kiamat tu tidak akan datang. Kalau ada pun, aku akan pasti dapat tempat yang baik lah. Selain dia rasa kebun tu kekal selama-lamanya, kebendaan ni dia rasa melambatkan kematian dia, kan. Dia bahagialah, dia rasa dia bahagia untuk tempoh yang lama. Macam kita beli rumah, beli kereta, kita terpedaya, kan. Kita rasa seronoknya nanti kereta ni kita akan pakai 10 hingga 20 tahun. Kita biasa rasa macam tu. Bila ada benda kita rasa macam extend lah. Itu pemikiran tu menzalimi diri kita sendiri sebenarnya. Dan pemikiran lagi satu, kita rasa bila kita ada harta, Allah sayang kat kita. Rasa Tuhan lebihkan kita sebab orang miskin Allah tak bagi harta, kita lebih. Ini pemikiran ni zalim. Pemikiran ni yang zalimnya. Okey. Sebabnya harta tu tak semestinya tanda Allah sayang. Sebab bila kita lagi senang, kita mudah nak lupa kat Tuhan. Orang yang susah ni lazimnya dia akan, kalau sakit ke susah ke kena ujian ke, dia akan harap tinggilah pada Tuhan, kan. Jadi bila kita rasa Tuhan sayang ni, satu pemikiran yang bertuhankan harta lah. Kita rasa kuat, rasa terjamin, tak percaya hari kiamat. Jadi kita tak boleh ada pemikiran seperti pemilik kebun ni. Allah bagi tahu cerita ni untuk tunjukkan cara pemikiran macam ni membahayakan. Okey, apa jadi bila dia dah cakap banyak tu? Ni pemilik kebun ni panjang dia sembangnya. Dia sembang lama dengan kawan dia, kan. Okey, kawan dia pun balas. Kawan dia cakap, kenapa, adakah kamu ni kufur? Bila dia cakap macam tu tadi, kamu ni kufur ke sedangkan Allah ciptakan kamu daripada setitis mani dan jadikan kamu seorang lelaki yang perfect, elok, tak ada masalah. Okey. Turab, Allah jadikan kamu daripada turab. Turab, tin, ni semua ada banyak kali lah, ada 5-6 kali disebut di ayat lain. Menunjukkan seorang sahabat ni dia balas. Dia balas ni sebagai teguran. Dia tak cakap kekayaan kamu tu tak bagus. Dia tak cakap biasalah kalau kita nak tegur ni, kan, orang akan kata dengki lah tu. Dia tak cakap nak condemn tentang kekayaan tu, tapi dia bagi benda yang paling asas, mengingatkan sahabat dia. Satu teguran yang bagus ni. Kalau perasan dalam surah ni ada beberapa teguran juga, menunjukkan sahabat memang kena tegur sahabat dia yang lain. Dalam ayat 19, Allah tegur sahabat, tegur, tak payahlah kita teka-teka berapa tahun kita hidup. Sebabnya Allah je yang tahu
kita hidup sehari ke setengah hari ke, tak payahlah kita sangka-sangkakan. Ataupun dalam ayat ke-98 Zulkarnain pun bagi tahu janganlah puji saya ni kan. Dia pun ditegur jugalah. Musa pun kena tegur dia tak sabar dalam cari ilmu, ayat 75 surah ni. Nak menunjukkan sifat sahabat ni ialah yang bagusnya ialah menegur. Tapi teguran tu hendaklah berhikmah lah. Yang ditegur kat sini ialah bagi ingatkan kawan dia bahawa kita ni, asal kita ni daripada tempat yang hina. Siti Ismani ni hina. Nak mengingatkan kita asal usul. Okey. Summa sawaka rajula, menjadi seorang lelaki yang sempurna, tapi kita tak bersyukur. Kamu ni cakap macam ni, tak bersyukur ni. Macam itulah ibarat kawan ni cakap kan. Lakinna wallahu rabbi, tapi kawan ini kata dia tak nak syirikkanlah Allah dengan apa-apa. Okey, syirik ni bukannya pada Tuhan lain juga. Pada harta pun satu bentuk syirik juga. Kita bertuhankan harta. Kita percaya harta tu yang akan selamatkan, tolong kita. Itu pun salah satu syirik jugalah. Kena jaga-jagalah, jangan sekutukan Allah dengan benda macam ni. Ini satu peringatan pada Allah. Baik. Untuk ayat seterusnya, ayat 39. Dan mengapa tidak apabila kamu masuk kebun kamu ni, kamu ucapkan perkataan ni. Yang ni selalu kita semua lupa ucapkan. Apabila kita pergi ke pejabat, kita lupa nak setting benda ni. Kita jumpa klien, kita lupa nak cakap ucapan ni. Kita rasa okey, klien ni kita dapat sebab kita dapat lah, ada kita hebat kan. Ataupun modal pada hari tu dapat banyak duit sebab diri kita. Tapi kita kena baca sebenarnya ayat ni menunjukkan semua berlaku dengan kehendak Allah. Kita kena bergantung pada Allah. Percayalah bahawa semua yang buat ni, yang buatkan perniagaan kita maju, ada orang datang office kita, ada orang makan kat restoran kita, tu semua Allah yang kehendakkan. Tapi kita ni kadang-kadang terbabas lah. Kita percaya macam kita baca kereta tu laju kan, satu kereta tu laju sebab orang yang buat kereta tu yang menyebabkan dia laju. Itu satu pemikiran yang halus je, tapi bahaya. Macam kita percaya ubat lah, ubat yang menyebabkan kita sembuh. Masa tu kita kena cakap lah, la quwata illa billah, tak ada kekuatan melainkan dengan Allah yang bagikan semua benda tu. Dia letakkan kita dekat kedudukan strategi, restoran kita ni, jualan kita bertambah. Kita semua pergi kilang ke, pergi tempat kebun ke, bukan masuk dalam kebun saya. Kebun ni sekadar perumpamaan, perniagaan. Kena ucap Masya Allah, la quwata illa billah. Masuk dalam kebun kena cakap macam ni. Masuk dalam office kena cakap macam ni. Masuk dalam kilang, apa sajalah dalam perjalanan kita kena cakap Masya Allah, la quwata illa billah. Lazimkan supaya kita rasa rendah diri. Supaya kita tahu semua ni tak adalah pelaris tu yang menyebabkan kita maju, bukan. Kita ni dibimbing dengan perbualan dua sahabat ni untuk ucap macam ni. Dalam kisah ni pemilik kebun tu tak ucap. Dia tak ucap macam tu. Jadi dia bagi peringatan. Bukannya dia tegur tadi, dia kritik je. Dia bagi peringatan, dia kata kalau kamu cakap macam ni sebenarnya lagi bagus. Lagi itu yang sepatutnya kamu cakap. Sebab sekarang ni kamu dah pandang aku rendah. Kamu intaroni ana aqalla minka malan wa walad. Aku ni kamu pandang macam kurang lah daripada kamu dari segi harta. Ya. Dari segi anak mungkin dia pun tak ada anak nak mewarisi aset dia ke apa. Okey, dipandang rendah. Tapi sepatutnya benda tu kena ingat datang daripada Allah. Bukan kamu yang tentukan aku punya hidup ni susah ke apa ke. Bukan. Semua dengan izin Allah. Okey. Bila dia cakap macam ni, terusnya ada ayat 40 ni, fa'asa rabbi an yu'ati khaira. Dia bagi tahu benda ni dia macam berharaplah Allah akan bagi dia lebih baik daripada yang kebun ni. Kebun ni bukanlah segala-galanya. Kepada sahabat ni lah dia
rendah diri jugalah kan, mungkin dia rasa ialah dia tak ada apa-apa, tapi Allah ada bagi dia benda yang lebih baik. Tapi dan dia juga bagi peringatan, dan dia mengirimkan yursala 'alaiha husbana, peringatan pada sahabat dia. Kalau megah-megah tentang harta ni, normally benda tu akan hancur, akan datang peti, boleh, tak mustahil daripada langit. Maka akan jadilah kebun tu boleh hancur. Dia bagi peringatan. Jadilah dia sebagai tanah yang licin tandus. Zalafa ni maksudnya dia jadi debu, tak jadi apa-apa. Jadi dia bagi peringatan pada kawan dia tu, sebab diorang ni bersembang kan. Jadi dia cakap balas balik, kalau yang megah-megah ni biasanya akan musnah. Musnah tu semusnah-musnahnya, sebab tengok contoh lagi satu ni, air yang mengairi sungai yang punca kepada perniagaan ke kebun tu pun hilang. Air tu lenyap masuk kat dalam tanah, dah tak boleh cari dah mana air tu. Fikir logik, macam mana modal aku tak ada, macam manalah pejabat aku terbakar, macam manalah orang tipu aku, contoh kan, untuk menunjukkan sos kita berniaga tu dihilangkan, dihapuskan atas sifat kita sendiri tadilah. Okey, seterusnya apa dah jadi bila dia cakap macam tu? Jadi betul-betul, Masya Allah, jadilah samar dia tu musnah. Memang dah diliputi lah, memang musnah lah tu dia. Tu apa jadi pada pemilik ni pun menyesal. Ni perbuatan orang menyesal dia macam ni, dia kat tangan dia lah kan, dia menyesal. Habislah dia belanja dia tu, anfaqa fiha tu, apa yang dia belanja, model dia segala, apa-apalah yang dia dah usahakan tu habis. Lepas tu robohlah. Khawiyatu ala urushiha. Roboh atap ni lebih kepada kebun anggun lah, sebab dia memang kebun anggun ni dia ada atap kan. Para dia tu jatuh lah, habis, musnah. Lepas tu dia kata ya, Alhamdulillah, dia kata ni, seandainya aku tidak menyekutukan Tuhanku. Maksudnya akhirnya dia ni beriman jugalah. Dia kata dia takkan menyekutukan Tuhan. So dia menyesal. Sebab semua samar ni lebih investment dia lah. Samarihi ni semua pemusnah. Bisamarihi, buah ni maksudnya investment dia yang lain-lain tu semua musnah. Bukan yang utama kebun ni tadi, dia punya sub trading dia pun musnah. Okey, bila dah menyesal ni, penyesalan dia ni sebagai satu pengajaran lah untuk kita, ya, menunjukkan bahawa material ni memang satu fitnah dajjal kan. Macam kita jangan terpengaruh lah dengan harta yang melupakan kita daripada Allah. Kita cegah diri kita ni dengan sunnatullah. Antaranya memanglah kita pilih tempat yang elok, kita tahu pelanggan semua, tapi memelihara diri kita daripada syirik dengan harta ni juga adalah satu benda kita cegah daripada dajjal lah. Boleh faham saya cakap apa? Okey, lepas tu ayat seterusnya, walam takullahu fi'atu yang suruhu, tidak ada yang boleh menolong melainkan Allah. Diri dia pun tak dapat selamatkan diri dia. Masya Allah, menyesal tadi dah tak ada siapa pun dapat selamatkan. Allah je yang waktu ni memang kita sedar Allah je yang menolong kita, Allah yang menyelamatkan kita. Lepas tu hunalika walayatu, pertolongan tu, perlindungan tu daripada Allah yang Maha Benar. Wa khairu sawaban wa khairu uqba. Allah je yang sebenar-benarnya membantu kita, memberi kita perlindungan. Bukanlah benda-benda lain yang kita rasa insurans pun akan selamatkan kita ke, bukan. Kita kena percaya pada benda tu. So kisah pemilik kebun ni adalah satu kisah yang besar. Walaupun dia terselit di dalam surah Ashabul Kahfi ni, tetapi pengajaran dia adalah pengajaran yang besar supaya kita
percaya bahawa harta dunia ni tak ada apa, tak ada ke mana. Kalau kita nak ambil pun, kita buat pun kerana kita nak infakkan kepada jalan Allah balik. Sedekah, sedekah, ayat tentang sedekah ada banyak disebut di dalam surah Al-Baqarah tu, ayat 261 hingga 274, boleh tengok. Kita harta dunia ni jangan sampai musnahkan kita hingga kita lupa Allah yang bagi benda tu. Kisah ni bukan sekadar untuk sejarah apa yang terjadi, tapi dia watak yang berbeza tapi perangai yang sama berulang-ulang di zaman kita. Berulang-ulang di zaman kita untuk kita hindarkan, untuk kita ambil iktibar yang paling besar. Dalam mencari harta, kita kena ingat segalanya milik Allah. Dan dalam bersahabat, kita kena ingat cari sahabat yang menegur kita untuk ingat Allah. Okey, kisah ni semoga ada manfaat, semoga bertambah keimanan kita, mengetahui apa yang saya beritahu hari ni. Kepada Allah kita rasa lebih bertakwa lah, dan kita elakkan perbuatan yang Allah murka ni, sebab Allah tak suka. Allah cerita benda ni, Allah tak suka. Jangan buat. Dan kita amalkanlah apa yang boleh diamalkan, bacaan ucap Masya Allah la quwata illa billah tadi. Dan kita bersahabat dengan sahabat yang baik, yang mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Dan juga kita usahakan perniagaan ke empayar kita tu dengan niat bahawa kita cari harta tu kerana Allah, dihabiskan di jalan Allah, bukan untuk diri kita. Sebab benda ni kalau kita rasa megah, seronok kan, benda tu akan musnah. Bila orang tegur kita, kita pun tak nak dengar, cakap dengkilah dia tu tegur aku ni banyak duit. Memang kita dah lari daripada konsep yang Allah ajar kat dalam ni, bahawa sahabat tu memang menegur, mengingatkan bahawa semua ni pada Allah. Bukan sikit kisah-kisah tentang harta ni. Boleh tengok yang lain-lain. Cuma saya hari ni fokus kepada surah Al-Kahfi ni, pemilik dua kebun, sebagai satu iktibar perumpamaan Allah bagi yang relevan sepanjang zaman, insya-Allah. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada saya. Maafkan kalau ada salah silap, dan boleh research sendiri lebih detail kalau nak tahu asbabun nuzul ke, ataupun perkataan-perkataan yang terperinci dalam ni. Ini adalah salah satu usaha saya untuk berkongsi perasaan saya kepada orang, supaya kita sama-sama ingat pada Allah. Betapa kita ni tak tahu banyak tentang ilmu wahyu ni. Apa yang Allah cakap dalam Quran kita tak tahu banyak. Kita banyak habiskan masa kita mencari ilmu-ilmu yang tak kita kaitkan dengan Allah. Bukanlah maksudnya macam ilmu kehidupan lah, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu kemahiran-kemahiran, tapi sangat sedikit kita kaitkan dengan Allah dalam ilmu-ilmu tu. Sedangkan kita diajar iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca tu dengan nama Allah, tapi kita iqra je. So saya berkongsi ni sebagai peringatan bahawa kita ni boleh habiskan buku untuk baca, untuk ijazah, untuk master, tapi kita tak tahu mana Quran ni. Alangkah rugilah hidup kita, umur kita berpuluh-puluh tahun, kita tak tahu kisah dalam Quran ni. Allah cerita untuk tegur kita, untuk pandu cara hidup kita. Tapi kita tak ada nak ambil masa, nak dengar, nak baca tafsir, nak tadabbur. Allah memang pesan untuk tadabbur. Dia bukan sekadar mengaji untuk khatam je, sebab kita bukan bangsa Arab yang faham exactly apa dalam Quran ni. Bila baca kisah macam ni, baru kita fikir, ya Allah, apa je milik kita Allah boleh ambil. Ya Allah, dalam sahabat kita kena cari sahabat macam ni. Ya Allah, Allah ni memberi ancaman ni. Ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang boleh ugut benda tu, dia akan lakukan. Dia ada power untuk buat benda tu. Kuasa Tuhan Allah tu, dia boleh cakap, dia akan
akan hilangkan semua ni, sebab Allah boleh hilangkan. Allah boleh azabkan bila Allah mampu mengazabkan kita. So semoga kita terbimbing lah, sentiasa nak cari makna, nak tahu apa yang Allah cakap. Dengarlah macam-macam, ada banyak YouTube dekat TV pun ada ceramah, ada link-link. Carilah tafsir yang elok, yang Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili, tafsir Hamka, banyak boleh study lah. Dan doa Allah bimbing kita pemahaman yang bagus, dan tidak ujub, tidak riak. Kita tahu tu untuk menggetarkan jiwa kita, supaya bila kita buat ibadat kita improve. Kita tahu Allah Maha Besar, Allah berkuasa. Dan bila kita nak buat dosa, kita fikir, ya Allah, jauhkanlah aku pada buat dosa ni semua kan, untuk diri kita. Dan dalam masa sama kita ingatkan orang lain yang mana kita boleh kongsi sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebab kadang-kadang orang tak perasan pun cerita ni. Kita banyak tahu al-hewan manusia kan. Kita sibuk bila macam kita media sosial tu, kita sibuk nak tahu orang punya cerita, dan kita nak beritahu orang cerita kita. Penting ke benda yang seharian tu kita nak beritahu orang kan? Banyaklah kita dilalaikan, termasuklah diri saya yang cakap ni. Jadi sebenarnya kita perlu ingatkan peringatan-peringatan macam ni, untuk kita jadi hamba yang bertakwa, dan semua kita masuk dalam syurga insya-Allah. Semua kita mesti nak tengok semua kawan-kawan kita masuk syurga. Barat macam kita nampak kawan kita tengah jalan, kalau kena api, macam mana perasaan kita? Kita akan rasa, ya Allah, aku nak selamatkan dia, aku nak ambil selimut balik badan dia, aku nak ambil air padam badan dia. Macam itulah juga di akhirat nanti. Kita bagi peringatan ni sebab kita tak nak kejadian macam tu, saudara mara kita ke, pasangan kita ke. Kita tak nak kejadian melihat kawan-kawan kita tu tak sama dengan, masuk dengan kita. Kita pun sama, tak nak lah terbakar. Jadi kita selamatkan diri kita tu, dan kita selamatkan orang-orang yang kita sayang. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi